Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okay, InsyaAllah. So hari ni aku nak buat satu short walk around dan juga short test ride untuk motor ni, Suzuki GSX-S S150, yang telah pun dipinjamkan oleh salah seorang daripada aku punya subscriber dengan niat nawaitu sama dia untuk bagi aku merasalah kehangatannya. So macam biasa, cakap banyak pun tak guna, tembak pun tak kena. Jom kita walk around motor ni sama-sama. Okay, alright, so inilah dia GSX S150 yang didatangkan khas dari Encik Suzuki. So motor ni aku bukan dapat daripada Suzuki lah, ataupun daripada mana-mana dealer Suzuki. Seperti mana yang aku cakap dalam video on board tadi, aku dapat pinjam daripada salah seorang daripada aku punya subscriber. Jom kita mulakan dengan sesi simple walk around untuk motor ni. Okey, untuk model S150 ni, ianya berasal daripada DNA yang sama dengan Suzuki GSX R150. So apa yang dikatakan sama DNA dengan R150 tu, of course lah dia punya enjin. So untuk motor GSX S150 ni dikuasakan dengan enjin 4-stroke single cylinder Dodge double overhead cam liquid cooled fuel injection yang bersesaran 147cc. Enjin ini mampu menghasilkan sehingga 19 horsepower dan juga 14 Nm of torque. So basically kalau kita tengok pada nama, okey, yang ni GSX-S, yang lagi satu tu yang ada fairing tu GSX-R. So R untuk fairing, S ni untuk model naked ataupun street fighter ni lah. So bukan saja ia menggunakan enjin yang sama dengan GSX-R 150 tu, enjin yang sama juga diguna pakai untuk motor Suzuki Raider juga. Okey, so selain daripada spek enjin, jom kita tengok apa yang menarik ada dekat S150 ni. Okey, untuk model S150 ni dan juga model-model yang lain yang 150cc keluaran Suzuki ni, dia tidak didatangkan dengan ABS tapi yang bagusnya dia punya brake caliper ni lah. Brake caliper dia menggunakan brake caliper dual piston untuk memastikan cengkaman yang lebih mantap ketika braking. Selain daripada tu, untuk sistem suspension hadapan dia menggunakan suspension jenis telescopic fork dan monoshock untuk suspension belakang lah, dan kedua-duanya kalau tak silap aku memang tak boleh di-adjust. Dan untuk berat motor ni mempunyai berat sekitar 133 kg dipadankan dengan tangki sebesar 11 liter dan dipasang pula dengan tayar bersaiz 90-80 untuk tayar depan dan 130-70 untuk tayar belakang. Rim depan dan belakang sama 17 inci. Dan untuk seat height, motor ni berketinggian 785 mm. Maksudnya motor ni lagi rendah seat height dia daripada MT-15, tetapi tinggi sedikit iaitu 5 mm daripada motor aku R25. Untuk lelaki berketinggian macam aku ni 161 cm memang akan jengket lah, tapi tak seseksa kalau bawa MT-15. Okey, antara benda lain yang menarik berkenaan dengan S150 ni, ya Allah, dia dah start hujan pula tadi, dah berhenti. Harapan palsu betul. So jom kita tengok dengan secara cepat benda-benda lain yang menarik untuk GSX S150 ni. Okey, yang pertama, dia masih lagi menggunakan kunci dia macam gini lah, nampak tak? Dan dekat dia punya lubang kunci ni dia ada shutter lock, boleh tutup. Bila nak buka, nampak ni lubang ni, masukkan, pap, dia terus terbuka pintu dia tu untuk kita masukkan kunci lah. Yang kedua, selain daripada sistem lubang kunci yang macam ini, S150 ni juga dia ada Suzuki Easy Start System. Dah nama pun Easy Start System kan, maksudnya nak start motor ni easy lah, easy peasy cheesy squeezy. Kau tekan je, gitu, boleh terus hidup man. Diorang boleh bantai syuting tu kahwin man. Hormatilah kami yang single. Dan yang seterusnya korang boleh tengok lah dekat dia punya seat ni. Seat ni dia datang asing-asing tau. Seat rider lain, seat pilihan lain. So dia berasingan. Cons dia, kebiasaannya kalau motor yang ada seat asing macam ini, dia punya kadar kelembutan dia tu amatlah rendah. Maksudnya kebiasaannya keras lah seatnya. Lepas tu kalau kita tengok pada dia punya panel meter display kan, dia agak sama macam Suzuki Raider punya panel meter display. Kalau korang tertanya-tanya pasal top box ni, ini bukan sebab owner nak pasang sangat tau. Ini apa yang owner share dekat aku. Suzuki dia buat offer, barang siapa yang membeli GSX S150 ni akan diberikan ataupun akan dianugerahkan seketul top box secara percuma. Tapi yang untuk rack ni aku tak pasti dia includekan sekali atau tidak. Dan untuk Suzuki GSX S150 ni didatangkan dalam dua variant color, iaitu color putih ni dan juga color biru. Dan harga dia kalau ikutkan sebelum road tax dan insurans adalah RM10,289 Malaysia. So hujan pun dah makin lebat, aku nak cerita banyak pun tak boleh sangat ni. So jom kita sambung dekat on board. Okey, so tadi tu korang dah tengok sedikit walk around. Terpaksa mensimpelkan segala-galanya sebab satu motor ni motor pinjam, motor yang aku pergi ambil malam tadi, boleh dikatakan tak sampai 24 jam lagi lah di tangan aku motor ni. So memang kalau kata buat review ke, buat test ride ke, buat walk around ke, memang segalanya yang simple-simple. Dan sekarang ni aku nak share dengan korang apa aku punya first impression bila duduk bawa motor ni lah. Kita tarik dulu.
Alamak. Okay, ini aku punya first impression. First of all, sitting position. Memandangkan motor ni dia dikategorikan sebagai street fighter ataupun naked bike, dia punya sitting position tu memang menepatilah ciri-ciri sebuah street fighter tu. Riding position dia sangat-sangat selesa, iaitu rider akan berkedudukan secara upright. Handlebar dia tak tinggi mana, aku tak rasa tinggi pun handlebar dia, dan tak terlalu rendah, just nice. Dan tahap kelebaran handlebar dia ni pun aku tak rasa lebar. Cumanya kan, kalau compare dengan MT-15, dia punya direct opposition untuk kategori 150cc naked bike ni, dia punya kedudukan badan dan juga handlebar ni dia sedikit jauh. Kalau MT-15 tu dia rapat sikit, lepas tu MT-15 tu dia rasa macam kepak sikit handlebar dia tau. So bila kau bawa, dia rapat ke badan kau akan rasa macam tangan kau akan mengepak bila bawa dia. Macam bawa hypermotard macam tu. Tapi untuk GSX 150 ni, macam aku cakap tadi, dia punya handlebar ni dengan jarak dengan badan kita, dengan perut aku yang boroi ni, dia jauh sikit. So tangan aku bila pegang handlebar dia ni taklah rasa macam mengepak sangat kan. Tak ada rasa macam bad boy sangat, dia rasa macam nerd boy. Nerd boy kau. Seat dia aku rasa agak sedikit kurang sedap. Aku rasa macam keras sikit tau seat dia. Dia tak adalah tak selesa, selesa je, cuma dia keras sikit. Sekarang ni kita layan corner sikit. Suspension dia macam gini. Kita try sekali lagi, kita try sekali lagi. Banyak pula kita. Alamak, potong lah bang. Nice. Wish, shock. Mantap apa. Okey, dari segi suspension dia tadi, dengan dia punya kadar kegeripan tayar standard ni, aku boleh kata just nice. Okey, suspension dia tak rasa keras sangat, tak rasa lembut sangat. Kalau untuk kegunaan daily dan juga kegunaan cornering ni, dia okey lah, boleh guna. Kau tak payah nak tweak sangat kalau kau jenis yang macam aku, jenis-jenis beginner kan. Cumanya mungkin kalau bagi certain orang yang mendambakan lebih sikit, mungkin kena tweak lah. Okey, so dua benda kita dah cover tadi. Dan sekarang ni aku nak cerita pasal dia punya power lah. Semalam aku dah lanyak kau-kau atas highway motor ni sebenarnya tau. Tak adalah lanyak kau-kau sebab dalam hujan kan. Dia je tahu speed aku dapat dalam 146. Motor ni seperti mana yang aku alami semalam, dia punya cut off adalah pada 13,000 RPM. Tinggi 13,000 RPM kan. Dan power dia tu dia akan sampai dalam RPM tinggi tau. Dia sama macam si Raider tu lah. Kau akan rasa power dia tu climax pada RPM yang tinggi lah. Pada low RPM dia kurang, dia rasa macam tak ada power motor ni. Tapi tu lah, memang itulah karakter sebuah oversquare engine kan, yang bore dia besar and stroke dia pendek. Memang itu lah karakter dia. Dia memang nak bagi more power pada high RPM. So kalau kau beli ataupun kau bawa motor ni kan, kau jangan terkejut pula bila kau rasa macam dekat low RPM tu kau rasa macam kurang. Dia tak macam motor-motor macam MT-15, Y16, yang dua model tu kau akan rasa dia pick up tau. Kalau macam S150 ni, pada low RPM tu, tak usah harap lah kau nak rasa feeling pick up tu. Dia kalau kau nak rasa power dia, kau memang kena tarik panjang kan. RPM tu dah tinggi baru kau rasa sting dia. Untuk kegunaan harian, motor ni sebagai motor naked, aku punya komen macam korang tengok tadi lah kan, masa aku tarik tadi ke jalan yang lurus, jalan yang bener tadi tu, kau nampak kan dia macam nimble gila bila aku mencelah-celah tadi tu. Itu memang satu ciri-ciri wajib yang patut ada pada sebuah naked bike. Dan ya, S150 ni pada aku dia memang cukup syarat. Cukup syarat untuk menjadi sebuah naked bike yang nimble dan sedap untuk mencelah di mana saja dia berada. Dari segi shifting, dia rasa biasa-biasa je. Downshift dia tu tak berapa steam kalau macam motor-motor yang ada slipper clutch. Lepas tu braking dia pula, walaupun dia tak didatangkan dengan ABS, tapi disebabkan dia pakai dual piston punya caliper tu, aku rasa dia punya braking sangat-sangat responsif lah. Kalau nak tanya mana satu yang best, mana satu berbaloi untuk dibeli antara S150 ni dengan line-up 150cc yang lain, kalau tanya aku secara jujurnya, untuk motor-motor naked macam ni, aku prefer yang ada power pada RPM rendah tau. Maksudnya aku suka yang lebih pick up lah. Tapi korang aku tak tahulah kan. Kalau korang suka yang syahdu bila tarik panjang-panjang tu, itu korang punya pasal lah. Aku punya kesukaan sebab function naked bike ni pada aku kalau beli memang nak kena sedap mencelah. Dan bila sedap mencelah tu, dia punya pick up tu main peranan juga. So itu secara ringkasnya aku punya pendapatan ataupun aku punya first impressionan terhadap Encik GSX S150. Okay, so okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.